apa pun kita walaupun kita dah mempunyai 2 dos vaksin tidak bermaksud kita kebal. Betul. Dan so tentunya sangat membantu kalau kita mempunyai kit ujian kendiri untuk melihat sama ada kita ada COVID-19 atau tidak yang standby kat rumah kita. Dan kita akan terus memperhalusilah berkenaan dengan kit antigen yang terbaru di pasaran Malaysia, buatan Malaysia ini. Kita bersama dengan Encik Ahmad Sharif Hambali, Ketua Pegawai Eksekutif Pusat Berkuasa Peranti Perubatan MDA Kementerian Kesihatan Malaysia. Juga bersama dengan Encik Azwan Yaakob, Ketua Pegawai Eksekutif Medcard Sendirian Berhad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Okey. Sihat ya? Alhamdulillah. 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 Okey. Ya, Encik Izzuan, kita nak tanyalah tentang, saya rasa ini adalah salah satu daripada perkara yang positif juga dalam pada kita ni nak mengesan ramai yang terkena jangkitan COVID-19 ini apabila mereka ni boleh melakukan ujian sendiri secara kendiri lah di rumah ni. Sebagai permulaannya bagi pihak KKM sendiri, mungkin boleh kita tahu juga kan tentang MDA ini, iaitu Peranti Perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia ini. Kita nak tahu peranan MDA ini terlebih dahulu. Silakan Encik Sharif. Ya. Okey. Terima kasih TV3 dan Malaysia hari ini. Ya. So, menjawab soalan tadi, untuk makluman semua, pihak berkuasa peranti perubatan atau Medical Device Authority, singkatannya MDA, adalah sebuah agensi di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia yang berfungsi melaksanakan program kawalan peranti perubatan ataupun medical device di bawah Akta Peranti Perubatan 2012 atau Akta 737 dan peraturan-peraturan di bawahnya. So, akta ini diwartakan untuk mengawal selia peranti perubatan dan industrinya di Malaysia. So, program kawalan peranti perubatan ini pula adalah bertujuan untuk memastikan kesihatan dan keselamatan orang awam dan industri peranti perubatan itu sendiri. Ia dilaksanakan melalui pendaftaran peranti perubatan, pengeluaran lesen syarikat ataupun kita panggil dalam akta kita sebagai establishment, kawalan iklan, pemantauan keselamatan dan prestasi peranti perubatan serta penguatkuasaan bagi kes pelanggaran undang-undang. Itulah secara ringkasnya berkenaan dengan MDA. Okey, tapi sedikit kita nak sentuh ya, Encik Sharif, ada dikatakan di sini kit ujian kendiri ni menerima kelulusan bersyarat ataupun conditional approval. Jadi mungkin nak perincikan sedikit apakah maksud conditional approval ni? Adakah kelulusan ini akan berubah dari masa ke semasa ataupun ini satu yang selamat untuk digunakan setakat ini oleh semua rakyat Malaysia? Okey. Mengambil kira kepentingan kesihatan dan keselamatan awam, MDA sedar tentang keperluan penggunaan kit ujian kendiri COVID-19 ini oleh orang awam. Ini adalah untuk membantu memudahkan proses pengesanan dan pengawalan jangkitan COVID-19. Ia juga diharap dapat membantu mengurangkan bebanan petugas kesihatan. Penggunaan kit ujian ini tidak bermaksud menggantikan fungsi diagnostik ujian RT-PCR, tetapi ia bertujuan untuk digunakan oleh orang awam bagi menjalankan saringan ataupun screening secara sendiri bagi mendapatkan keputusan mengenai status jangkitan COVID-19 mereka dengan cepat dan mudah sebelum mendapat nasihat profesional kesihatan untuk tindakan selanjutnya. Jadi ini adalah dikeluarkan secara bersyarat. Kita akan melihat keadaan ini dari semasa ke semasa dan sekiranya ada keperluan ataupun keadaan reda, kita mungkin akan tarik baliklah kelulusan bersyarat ini di masa. Baik.
Okey, baik. Kita nanti kepada Cik Izwan lah. Cik Izwan sebagai Ketua Pegawai Eksekutif Medcard Sdn Bhd. Okey, antara lain inilah antara produk yang telah pun dikeluarkan kan. Jadi saya rasa percaya bahawa ramai di antara penonton MHI pun pada hari ini nak tahulah tentang produk inilah kan. Jadi kalau anda kata mereka ni membeli dalam produk ni, apa yang mereka dapat? Kadang yalah, apa yang kita lihat ada video tulah mengatakan bahawa untuk ujian calitan ni cuma guna air liur saja. Tapi saya tengok, saya sempat tadi buka, ni ada yang buat dekat hidung kan. Jadi mungkin mereka ni tahu bagaimanakah cara untuk menggunakan ni untuk mereka test kendiri ni. Silakan. Baik. Okey, sebelum tu saya ucapkan terima kasihlah atas jemputan Salizium bagi peluang untuk menerangkan kit ini. Jadi setiap pembelian dalam kotak tu ada 5 barang lah. Okey. Yang pertama, dia akan dapat 2 jenis swab. Satu swab untuk mulut dan satu swab untuk hidung. Mulut ni Buka. Okey. So swab yang pertama mungkin dia melibatkan lebih kurang 8 langkah lah untuk buat Okey. So yang pertama di dalam mulut, di belah pipi, kiri kanan, boleh buatlah 5 kali dan di bahagian atas juga, dalam mulut rongga ke atas dan masukkan di dalam buffer tube. Ambil second swab, masukkan di hidung. Tak perlu dalam-dalam sampai keluarkan air mata jantan ke apa, tak perlu. Dia kena pusing-pusing. Dia kena pusing-pusing tak? Tak perlu. Sikit je. Oh, 2 sikit cm je. Okey. Sikit je. So memang sesuai untuk kanak-kanak jugalah sebenarnya. Alright. Jadi kita tak susah nak sampel. Ambil dan masukkan dalam tube tu juga. Jadi dah bercampur dalam tube buffer tadi tu. Goncang-goncangkan sekejap. Just make campur-campurkan dia. Dah sesuai, cabutkan swab stick tu dan tutup cap tu. Okay, so goncang-goncangkan sikit. Lepas tu ambil kaset kit yang colour putih yang ada result C dengan T tu. Dropkan, titiskan 2 kali dekat dalam well tu, dalam lubang tu, dan dia akan tunjukkan garisan dalam masa 5 ke 10 minit. Tapi sebenarnya kita recommend 10 ke 15 minit lah untuk dapatkan kepastian. Jadi dekat sini sebenarnya kita gunakan satu kaedah lah, immunoassay teknologi yang mana kita gunakan pad sample, ada field pad dengan juga ada membran. Yang mana dekat T level tu kita ada antibody COVID yang akan, kalau antigen yang kita ambil di mulut dan di hidung tu, kalau ada antigen SARS-CoV-2 tu, akan garisan color merah ungu akan terbentuk dekat T punya line tu. So kalau tak ada antigen SARS tu, CoV-2 tu, kalau tiada garisan terbentuk dan seterusnya dia akan bentuk line, bentuk garisan di T. Okey. Encik Izwan, untuk keputusan atau resultnya yang line keluar atau tidak, purple atau pink tu, adakah dalam bungkusan ni? Ada. Kita ada, saya ulang balik. Tadi saya dah cerita pasal kaedah nak pakai. Jadi sebenarnya dalam setiap kit, kita ada sediakan 5 barang lah. Yang tadi tu swab. Yang kedua kita ada swab tadi 2 tu, stick. Kita ada buffer tube, yang campuran tu ada extraction di dalam. Dan kita ada sediakan test kit kaset untuk kita letak drop 2 titis tadi. Kita ada sediakan waste bag, maknanya dah selesai, kita boleh letak dalam plastik untuk buang tu supaya proper lah. And yang kelima, kita ada sediakan user guide, maknanya ada cara nak pakai dalam bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu. So kita memang ada yang cara nak pakai tu memang kita terangkan satu-satu supaya orang mudah untuk faham. Tapi apa yang saya baca lah, betul ke sebelum kita nak buat ujian secara kendiri ataupun ujian sendiri ni, kita tidak dibenarkan makan atau minum selama 30 minit sebelum kita membuat ujian ni? Adakah betul, tepat? Kita recommend lah supaya kita dapatkan betul-betul tiada unsur-unsur elemen lain lah. Supaya dia clear audio tu. Okey, Encik Izwan, saya sebenarnya tertanya-tanya sebab bila kita yang bukan non-medical personnel, bukan pegawai ataupun ahli perubatan dan sebagainya, melakukan test ini sendiri, adakah ia satu perkara yang dinasihatkan oleh semua, kiranya macam termasuklah anak-anak kecil, bayi dan sebagainya, sedangkan kita tidak mempunyai ilmu dalam perubatan kan? Adakah terdapatnya maybe precaution ataupun langkah-langkah berjaga-jaga yang perlu kita aplikasikan bila kita nak melakukan test ujian kendiri ini?
Di dalam kit itu ada kami sediakan juga langkah-langkah pengawasan lah. Okey. Maksud saya kalau berumur 17 tahun ke atas, pembeli itu boleh buat sendirilah tanpa pengawasan. Okey. Tapi kalau di antara kanak-kanak berumur 12 ke 17 tahun, mereka boleh buat sendiri dengan pengawasan ataupun boleh juga dibuat saya sendiri. Tapi kita tak menggalakkan untuk bayi yang bawah 2 tahun lah. Baik. Baik, kita nak tanya kepada Cik Sharif kembalilah. Cik Sharif, saya percaya bahawa ramai di antara kita yang macam sekarang ni macam dah berebut lah kan nak dapatkan produk ni. Tapi kita sebagai pengguna ni Cik Sharif nak tahu juga yang mana satu ujian kit ni yang original ataupun tidak. Kan? Jadi dalam pihak KKM sendiri dah berapa banyak dah sebenarnya produk yang telah pun diluluskan yang menepati syarat piawaian MDA ini sendiri yang telah pun dikeluarkan, dan bagaimanakah caranya kita sebagai pengguna ni nak tahu bahawa produk ini adalah produk yang original kan? Yep. Mungkin ada garis-garisan barcode yang harus kita periksa terlebih dahulu ke atau bagaimana Encik Sharif? Okey, setakat ini kita dah luluskan 2 kit ujian kendiri COVID-19. So kedua-dua kit ujian kendiri COVID-19 ini telah melepasi penilaian teknikal dan pengujian prestasi yang ditetapkan. So dan sementara itu ada juga lagi lah 15 kit lain lagi yang sedang menunggu keputusan ujian prestasi, dan insya-Allah dalam minggu ni dan minggu hadapan akan ada beberapa lagi jenama kit ujian ini yang akan mendapat kelulusan bersyarat. So diharapkan dengan pertambahan jenama kit ujian yang mendapat kelulusan bersyarat ini akan memberi lebih pilihanlah kepada orang awam untuk mereka menjalankan sendiri saringan COVID-19 masing-masing. So untuk memastikan sama ada sesuatu kit ujian itu telah betul-betul mendapat kelulusan daripada MDA, orang awam boleh menyemak senarai kit yang diluluskan dari semasa ke semasa melalui portal MDA, portal rasmi MDA, www.mda.gov.my. So setakat ini kita tidak menggunakan barcode, tetapi kita menggunakan semakan melalui portal rasmi kami lah. Okey. Dengan itu kita ucapkan terima kasih kerana memberikan kita sedikit gambaran apa yang boleh kita expect bila kita membeli kit ujian kendiri ini. Terima kasih kita ucapkan kepada Encik Ahmad Sharif Hambali, Ketua Pegawai Eksekutif Pusat Berkuasa Peranti Perubatan MDA Kementerian Kesihatan Malaysia, dan juga Encik Izwan Yaakob, Ketua Pegawai Eksekutif Medcard Sendirian Berhad. InsyaAllah lah kami akan dapatkan produk ini nanti. Tak sabar ni nak cuba ni. Betul ada.